Berita Al-Hijrah 28 Zulkaidah 8 Julai, wilayah persekutuan benar solat Jumaat sehingga 300 orang. Juga kes harian COVID-19 hampiri angka 9,000. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya, Ardi Herman Marzi. Had jemaah solat Jumaat dan solat Sunat Aidiladha di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan dibenarkan sehingga 300 orang bermula esok. Jumlah jemaah bagi solat fardu pula dinaikkan sehingga 100 orang. Pun begitu, Pengarah Jabatan Agama Islam wilayah Persekutuan Jawi, Datuk Muhammad Ajib Ismail berkata jumlah itu tertakluk kepada kategori masjid dan surau serta kawasan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan PKP diperketatkan atau PKPD. Jelas Datuk Muhammad Ajib bagi kawasan PKP had jemaah sehingga 300 orang untuk solat Jumaat dan solat Sunat Aidiladha hanya dibenarkan di masjid wilayah persekutuan. Bilangan jemaah di 8 buah masjid pusat zon pula dibenarkan seramai 100 orang. Bagi masjid Karyah dan surau Jumaat, had jemaah yang dibenarkan ialah seramai 50 orang, manakala surau diberi kebenaran khas untuk dirikan solat Jumaat dibenarkan seramai 40 orang. Jumlah jemaah di surau Jumaat Projek Perumahan Rakyat PPR dan Perumahan Awam PA Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL pula seramai 12 orang. Bagi solat fardu di kawasan PKP, Datuk Muhammad Ajib menjelaskan bilangan jemaah di masjid wilayah persekutuan dibenarkan seramai 100 orang, manakala di 8 buah masjid pusat zon dibenarkan sehingga 50 orang. Masjid Karyah dan surau Jumaat pula dibenarkan seramai 30 orang dan surau diberi kebenaran khas untuk dirikan solat Jumaat dibenarkan seramai 20 orang. Bilangan jemaah solat fardu di surau Jumaat PPR dan PA DBKL serta semua surau dibenarkan adalah seramai 12 orang. Bagi kawasan PKPD, Datuk Muhammad Ajib berkata solat fardu dilaksanakan oleh 3 orang sahaja di semua masjid, surau Jumaat dan surau, manakala solat Jumaat digantikan dengan solat zuhur. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri mengajak umat Islam untuk merebut peluang mengimarahkan masjid susulan pembukaan semula masjid dan surau di wilayah persekutuan. Beliau turut menegaskan dan mengingatkan orang ramai untuk mematuhi prosedur operasi standard SOP seperti mana yang telah ditetapkan kerajaan. Imarah masjid ni wajib, bukan sunnah. Wajib kita sebagai orang Islam. Allah sendiri pun suruh kita imarah. Jadi sepatutnya kita imarah masjid. Datang masjid terutamanya dia membabitkan syiar, membabitkan solat Jumaat, solat fardu dan seumpamanya. Tapi penting ikut SOP. Itu sahaja. Okay. Jadi saya harap semua dapat mengunjungi masjid lah yang telah berdaftar, yang telah mengikut SOP masing-masing lah. Terdahulu, Jawi menerusi kenyataannya memaklumkan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah memperkenan membuat ketetapan baru berhubung had solat Jumaat, solat fardu dan solat Aidiladha di surau dan masjid di wilayah persekutuan berkuat kuasa esok. Pulau Pinang juga mengumumkan kebenaran solat Jumaat dilaksanakan bermula esok dengan kehadiran jemaah ditetapkan tidak melebihi 150 orang di semua masjid negeri dan daerah. Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang, Muhammad Zakwan Zakaria berkata solat Jumaat turut dibenarkan diadakan di Masjid Karyah dengan jumlah jemaah tidak melebihi 100 orang, manakala tidak melebihi 50 orang untuk pelaksanaan di semua surau di negeri itu. Selain ketetapan bagi pelaksanaan solat Jumaat, Muhammad Zakwan berkata pihaknya turut membenarkan solat fardu diadakan di semua masjid dan surau di negeri ini dengan kapasiti kehadiran jemaah yang sama. Solat Sunat Aidiladha juga dibenarkan dilakukan di semua masjid dan surau juga dengan jumlah kehadiran jemaah yang sama. Aktiviti korban turut dibenarkan dengan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan, namun aktiviti sosial seperti jamuan adalah dilarang.
Solat jenazah dan pengkebumian pula dibenarkan dengan kehadiran tidak melebihi 30 orang. Muhammad Zakwan turut mengingatkan sejak 25 November tahun lalu, sebanyak 19 buah masjid telah ditutup berikutan berlaku kes penularan COVID-19. Oleh itu, semua pentadbir serta ahli jawatan kuasa masjid serta surau perlu memastikan mematuhi prosedur operasi standard SOP sentiasa diamalkan setiap masa. Jumlah kes harian COVID-19 terus mencatatkan peningkatan dengan 8,868 jangkitan baru direkodkan. Sebanyak 135 kematian direkodkan hari ini yang merupakan jumlah kematian harian tertinggi. Kali terakhir negara mencatatkan angka lebih 8,000 kes adalah pada 3 Jun lepas. Pertambahan kes baru itu menjadikan jumlah kumulatif kini mencecah 808,658 kes. Selangor merekodkan angka harian tertinggi hari ini dengan 4,152 kes, diikuti Kuala Lumpur 1,133 kes, Negeri Sembilan 897 kes, Perak 543 kes, Kedah 360 kes, Johor 336 kes dan Sarawak 281 kes. Pertambahan kes kematian hari ini menjadikan jumlah keseluruhan meninggal dunia akibat COVID-19 seramai 5,903 orang. Jumlah yang dirawat di unit rawatan rapi ICU hari ini 952 kes dengan 445 memerlukan bantuan pernafasan. Seorang kanak-kanak orang kurang upaya OKU sindrom Down berusia 13 tahun yang melecur di beberapa anggota badan dipercayai akibat didera penjaganya kini di bawah jagaan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Harun berkata tindakan lanjut telah dibuat termasuk memberhentikan hak kelayakan menjaga kanak-kanak tersebut. Pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat telah pun mengambil intervensi yang sepatutnya. Kita telah pun di atas perintah mahkamah, kita telah pun memberhentikan hak kepada orang yang layak dan sesuai, yang telah pun diberikan hak sesuai penjagaan kepada kanak-kanak ini, dan dia sekarang di bawah penjagaan Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan kita terus memantau dari segi, bukan sahaja dari segi kesihatan tetapi juga dari segi emosi kanak-kanak ini supaya kita nak dia kembali sihat seperti biasa dan juga dapat kembali seperti biasa dari segi fizikal dan juga dari segi mental serta emosinya lah. Datuk Seri Rina berkata demikian selepas melawat kanak-kanak perempuan tersebut di Taman Sinar Harapan Tunku Ampuan Najihah, Temiang, Seremban, Negeri Sembilan pagi tadi. Tambah Datuk Seri Rina, sebelum ini kanak-kanak itu pernah berada di Taman Sinar Harapan sejak berusia 3 tahun dan dia masih mengingati jururawat dan penjaga di situ. Pada 24 Jun lalu, mangsa yang dipercayai didera penjaganya di Pusat Jagaan Kanak-Kanak OKU yang terletak di sebuah kondominium di Wangsa Maju telah diselamatkan Polis Kuala Lumpur. Menurut Datuk Seri Rina, Pusat Jagaan Kanak-Kanak OKU itu masih dalam status pendaftaran. Katanya ketika ini masih terdapat penghuni di pusat jagaan itu dan pegawai JKM mengadakan pemantauan setiap hari dan sedang menunggu perintah mahkamah serta hasil siasatan pihak polis. Sementara itu, mengikut rekod, Datuk Seri Rina berkata dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini, kementeriannya telah menerima 2,040 kes penderaan ke atas kanak-kanak. Seketika nanti, tiada yang tercicir. LGBT juga dibantu. Baik, masih bersama Berita Al-Hijrah. Bantuan bakul makanan yang disalurkan kerajaan diberikan kepada kelompok yang terkesan, termasuk golongan lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT dan mereka yang terjebak dengan gejala sosial. Latar belakang penerima tidak dititikberatkan dalam usaha kerajaan memastikan tiada individu yang tercicir daripada mendapat bantuan diperlukan ketika kemelut COVID-19. Perkara itu jelas apabila sekurang-kurangnya 130 bakul makanan diagihkan kepada golongan LGBT dan individu terjebak gejala sosial di Ibu Negara malam semalam. Agihan itu turut disertai Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri.
Katanya langkah tersebut bukan sahaja dapat membantu meringankan beban yang dirasai golongan berkenaan, bahkan ianya menjadi satu model dakwah untuk mengajak golongan itu berubah kepada kehidupan yang lebih baik. Alhamdulillah, dengan memahami keadaan-keadaan mereka saat pandemik COVID ini, kami mengharapkan sinar yang baik dalam kehidupan mereka dan mereka seterusnya berjaya dalam mengharungi kesudahan kemeluk kehidupan ini dengan lebih baik lagi, insya-Allah. Antara barangan yang disumbangkan kepada golongan tersebut semalam adalah makanan dan bantuan wang tunai. Program bantuan tersebut hasil kerjasama Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, beberapa pertubuhan bukan kerajaan NGO dan McDonald's. Dalam catatan di Facebooknya, Datuk Dr. Zulkifli berkata beliau mempunyai pendirian tegas berhubung LGBT daripada sudut agama, namun ia tidak menghalang beliau untuk sedaya upaya membantu golongan tersebut mendapatkan kehidupan yang lebih baik serta mendapatkan pendidikan agama yang sewajarnya. Ingatkan, polis datang ke rumah nak tangkap saya, rupa-rupanya nak bagi bantuan. Demikian reaksi Muhammad Syamsul Kamar Ismail, 35 tahun, yang merupakan salah seorang penerima bantuan bakul makanan menerusi op bantu yang dijadikan Kementerian Dalam Negeri KDN melalui Polis Diraja Malaysia PDRM. Muhammad Syamsul bersyukur dan berterima kasih kepada PDRM kerana menghulurkan bantuan di saat dia memerlukan. Bapa kepada 8 anak ini yang memperoleh pendapatan dengan melakukan kerja kampung pernah terputus keperluan harian susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang tidak membenarkannya keluar bekerja. Makan telur ada, memang tak ada dengan makan telur goreng dengan nasi dengan kicap dengan sos. Seorang lagi penerima, Nurzan Muhammad Zahir, 52 tahun, berkata sejak COVID-19 melanda negara, dia hilang mata pencarian. Nurzan yang melakukan kerja kampung sebagai sumber rezeki dengan pendapatan tidak menentu mengakui pernah terputus sumber kewangan. Duduk putih kadang-kadang ikut apa orang kadang-kadang duduk pergi mengai ikan darat apa duduk ni. Cari sumber makan macam tu. Cari sumber makan gitu. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kota Star, Assistant Commissioner Ahmad Syukri Mat Akhir berkata, op bantu adalah inisiatif KDN bagi membantu meringankan beban keluarga tidak berkemampuan yang terkesan akibat PKP. Sebanyak 300 bakul makanan seperti beras, teh, gandum, gula dan barangan keperluan lain bernilai RM50 disalurkan kepada mereka yang memerlukan. Memang terkejut. Tidak menyangka bahawa dalam keadaan kita yang kaki tangan kerajaan ni yang dapat meneruskan kehidupan seperti biasa, masih ada insan-insan yang sangat memerlukan bantuan segera daripada khususnya masyarakat luar, khususnya daripada agensi-agensi kerajaan untuk sama-sama membantu mereka ini. 1,000 kotak bantuan dengan nilai keseluruhan RM250,000 disediakan Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM bagi membantu 700 keluarga yang terjejas di Pulau Redang dan Pulau Perhentian di Terengganu. Ketua Pegawai Eksekutif MAPIM, Dr. Ahmad Sani Arabi Al-Kahiri berkata bantuan itu disalurkan di 2 pulau tersebut. Ekoran kebanyakan penduduk terkesan dengan penutupan sektor pelancongan.
Menyokong usaha vaksinasi dalam kalangan rakyat. Dalam usaha memastikan program vaksinasi kebangsaan berjalan lancar, Perbadanan Kemajuan Pertanian Negeri Selangor PKPS menggerakkan kaki tangannya bertugas sebagai sukarelawan di Pusat Pemberian Vaksin PPV di negeri itu. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan PKPS, Dato' Abdul Gharif Ramin berkata usaha yang dijalankan pihaknya itu mampu membantu Jabatan Kesihatan Negeri dalam melancarkan proses vaksinasi yang akan dipertingkatkan jumlah penerimanya secara berperingkat. Saya difahamkan oleh pengarah Kesihatan Negeri Selangor, dia akan membuka lagi 12 lagi pusat vaksinasi. Dah pasti dia memerlukan sumbangan ataupun sokongan daripada sukarelawan segala agensi di Negeri Selangor supaya mempercepatkan vaksinasi ini, yang mana Negeri Selangor ataupun Kementerian Kesihatan Negeri Selangor mensasarkan 135,000 orang sehari perlu dibagi vaksinasi. Program sukarelawan ini juga katanya inisiatif PKPS dalam memberi khidmat terbaik kepada masyarakat negeri Selangor. Sementara itu, Ketua Pegawai Operasi Kumpulan PKPS, Dr. Muhammad Khairil Muhammad Razi berkata 86 kaki tangan PKPS terlibat sebagai sukarelawan di PPV dan mereka bertugas bergilir-gilir sejak 2 bulan lalu. Kita pada setiap minggu kita akan ada 2 rotation, di mana setiap kali rotation kita akan ada 25 orang untuk membantu Jabatan Kesihatan Negeri Selangor untuk mempercepatkan proses vaksinasi lah. Dan kita telah memulakan proses ini selama 2 bulan. Dan saya boleh menyatakan dengan terang dan jelas, kita adalah JLC pertama dalam Selangor yang menyahut seruan kerajaan negeri untuk mengadakan inisiatif sukarelawan untuk program vaksinasi ini. Dalam pada itu, Pengarah Kesihatan Negeri Selangor, Datuk Dr. Syari Ngadiman menyambut baik inisiatif sukarelawan dari pihak GLC, swasta maupun NGO dalam membantu melancarkan urusan pemberian vaksin di negeri ini. Beliau menyeru lebih ramai sukarelawan untuk terlibat membantu Jabatan Kesihatan Negeri dalam melancarkan program pemberian vaksin ini. Oleh itu adalah amat penting kita mendapatkan sukarelawan. Dan sukarelawan ni sekiranya ingin menjadi sukarelawan, mereka boleh menghubungi jabatan saya ataupun di pihak SUK Kerajaan Negeri menentukan keminat mereka untuk menjadi sukarelawan. Tambahnya, sebelum menjadi sukarelawan, Jabatan Kesihatan Negeri Selangor akan memastikan mereka diberikan vaksin terlebih dahulu sebelum berkhidmat. RM1 juta disalurkan umat Islam di Sarawak khusus buat rakyat Palestin di Malaysia. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri untuk membantu rakyat Palestin yang berdepan kesempitan hidup berikutan hilang pekerjaan dan terputus sumber pendapatan. Yang jumlahnya adalah RM1 juta Malaysia kepada JAKIM untuk menguruskan bantuan. Alhamdulillah, bantuan kepada mereka kita akan bagi kepada mereka kerana itu hak mereka. Cuma cara saluran itu berbeza, mungkin ada di sini, ada di sana, tapi kita gerakkan dalam sesegera mungkin, insya-Allah. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis penyerahan sumbangan keamanan Palestin daripada umat Islam Sarawak secara dalam talian pagi tadi. Sumbangan berkenaan dikumpul melalui Lembaga Kebajikan Masjid Negeri Sarawak dengan kutipan RM942,653, kutipan Sadak Jumaat RM41,667.10 dan Majlis Islam Sarawak sebanyak RM15,679.90. Selepas ini, letupan kuat gegar Dubai. Sebuah kapal kontena meletup sebelum terbakar di pelabuhan Jebel Ali di Dubai, Emirat Arab Bersatu semalam. Letupan kuat itu turut mengakibatkan kerosakan di bangunan berdekatan pelabuhan tersebut. Tiada kematian dan kecederaan dilaporkan akibat kejadian tersebut dengan punca letupan masih disiasat. Kebakaran dilaporkan disebabkan letupan yang berlaku di atas sebuah kapal kontena di pelabuhan tersebut. Pihak berkuasa pelabuhan dilaporkan telah mengambil langkah sewajarnya bagi memastikan pergerakan kapal lain berjalan lancar. Pelabuhan Jebel Ali adalah pelabuhan penting untuk kargo global dan negara jiran.
Angka kematian akibat banjir lumpur di Bandar Atami, Jepun meningkat kepada 7 orang dan misi mencari serta menyelamat diteruskan bagi mencari mangsa yang masih hidup. Ratusan penduduk berdekatan juga diarah berpindah bimbang situasi sama berulang. Operasi mencari dan menyelamat dikendalikan secara berhati-hati tanpa menggunakan jentera berat. Petugas penyelamat bimbang jika ia digunakan, ia boleh mendatangkan kecederaan kepada mangsa yang mungkin masih hidup dan terperangkap di bawah lumpur dan runtuhan. Jurucakap Bandar Atami Hiroki Onuma berkata pihaknya masih belum menerima maklumat baharu berkaitan mangsa yang selamat. Atami dengan populasi 36,000 orang terletak 90 km di barat daya Tokyo dan terkenal dengan pusat peranginan kolam air panasnya. Kes baru COVID-19 di beberapa negara dilapor melonjak dengan sebahagiannya merekodkan kes harian tertinggi hari ini di tengah-tengah kebimbangan penularan varian Delta yang semakin memuncak. Situasi itu turut dipengaruhi oleh program vaksinasi yang semakin perlahan. Di Amerika Syarikat, purata 7 hari kes baharu ialah 13,859 pada 6 Julai dan meningkat 21% berbanding 2 minggu sebelumnya, dengan varian Delta menyumbang kira-kira 52%. Kes yang didominasi varian yang cepat menular itu berlaku ketika program vaksinasi di negara Uncle Sam berkenaan semakin perlahan. Korea Selatan pula merekodkan kes baharu tertinggi di mana virus menular dengan cepat khususnya dalam kalangan individu yang tidak divaksinasi berusia 20 hingga 30-an. Peningkatan kes yang berpunca dari varian Delta juga membimbangkan. Sementara itu, New South Wales, Australia merekodkan angka harian tertinggi ketika usaha untuk mengekang penularan varian Delta giat dijalankan. Lonjakan kes itu berlaku hanya selepas 2 minggu Sydney, iaitu bandar terbesar di Australia, menjalani lockdown. New South Wales tidak berhasrat untuk melanjutkan semula tempoh lockdown, namun ia terpaksa dilakukan bagi mengawal penularan varian Delta selain dipengaruhi program vaksinasi di negara berkenaan yang masih perlahan. Varian Delta pertama kali dikesan di negeri Maharashtra, Barat India pada Oktober 2020 dan telah menyerang hampir 100 negara termasuk Malaysia. Varian ganas itu telah menyebabkan peningkatan kes di Indonesia dan Rusia, malah kini mengancam rantau Eropah. Baik, sebelum berpisah, jangan lupa saksikan program terbaru TV Al-Hijrah, La Tahzan, secara langsung bersama hos Faizal Ismail atau FBI dan Abi Fana jam 9 malam ini bersama panel jemputan pada malam ini Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim dengan tajuk malam ini Jaga Tepi Kain Orang. Jadi pastikan para penonton tidak ketinggalan jam 9 malam ini. Dengan itu sekian berita Al-Hijrah. Saya Ardi Herman, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.